Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Disahkan baru sebentar tadi disahkan Bung Mokhtar telah meletakkan jawatannya setelah beberapa hari berlaku kemelut politik di Sabah, setelah cubaan untuk Bung Mokhtar dan beberapa rakannya bersama dengan Parti Warisan Sabah cuba untuk menggulingkan kerajaan yang diterajui oleh Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Akhirnya gagal. Akhirnya baru sebentar tadi dilaporkan, disahkan bahawa Bung Mokhtar telah meletakkan jawatannya secara rasmi. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Bung Mokhtar adalah Presiden SAFA sebelum ini, dan baru sebentar tadi dia mengesahkan bahawa beliau, iaitu Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, telah mengumumkan secara rasmi peletakan jawatan beliau sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah atau SAFA berkuat kuasa serta-merta. Beliau berkata peletakan jawatan itu dibuat atas kerelaan dirinya sendiri, selain mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada kerjaya politiknya. Katanya lagi, surat peletakan jawatan secara rasmi akan dihantar kepada Setiausaha Agung SAFA dalam masa terdekat untuk dimuktamadkan. Sementara itu, bercakap mengenai prestasi pasukan bola sepak negeri Sabah, beliau mengakui sedikit kecewa dengan pencapaian turun naik daripada pasukan Sabah FC. Bagaimanapun katanya, sepanjang mengetuai badan induk bola sepak itu, pasukan telah berjaya berupaya melakukan perubahan dalam pencapaian selain pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan. Katanya, saya tetap gembira kerana sedikit sebanyak berjaya membawa perubahan kepada pentadbiran SAFA dan beberapa kejayaan pasukan Sabah FC, walaupun ia masih di tahap yang masih belum memuaskan, katanya dalam kenyataan itu. Mengurus badan induk bola sepak khususnya pasukan Sabah FC memerlukan sokongan serta dukungan daripada semua pihak, terutama daripada peneraju utama kepimpinan negeri yang memerlukan kesungguhan untuk membantu SAFA khususnya pasukan Sabah FC melangkah lebih jauh ke hadapan, katanya lagi dalam kenyataan itu. Beliau turut menegaskan, sejak mengambil alih tampuk kepimpinan SAFA, tiada sebarang agenda pribadi selain berhadapan dengan pelbagai cabaran dari segi kekangan waktu dan sumber kewangan untuk memajukan mutu serta pencapaian sukan bola sepak di negeri itu. Katanya dalam kenyataan itu, menjadi harapan saya dan semua peminat selama ini yang menyanjung tinggi pasukan bola sepak negeri Sabah agar terus memberikan sokongan kepada pengganti saya, katanya. Ahli Dewan Parlimen Kinabatangan itu memegang tampuk pentadbiran badan induk berkenaan sejak Jun tahun 2021. Sebelum itu, pada Disember tahun 2020, Ahli Majlis Tertinggi SAFA 11 suara bersetuju untuk melantik Bung Mokhtar sebagai pemangku Presiden SAFA dan disahkan sebagai Presiden SAFA menerusi mesyuarat Agung Luar Biasa SAFA pada Jun 2021. Bung Mokhtar yang juga adalah pengurusi UMNO Sabah yang ketika ini terpalit dengan dakwaan cubaan untuk menumbangkan kerajaan gabungan GRS Barisan Nasional, dan ianya dikuatkan lagi dengan pengumuman UMNO dan BN serta Sabah menarik sokongan terhadap Datuk Seri Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah. Okey, so itulah disahkan. Bung Mokhtar telah meletakkan jawatannya sebagai Presiden SAFA. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aku gembira saat sekarang berada di tepi hutan cantik. Saya sengaja
untuk merakam kali ini di tepi hutan. Kerana apa? Keadaan politik kita sekarang ini macam di hutan rimba. Macam di hutan rimba, semuanya macam tidak terkawal. Tapi harap-harap semuanya dapat dikawal. Dengan kebijaksanaan daripada Perdana Menteri untuk mengawal keadaan semasa ini, kita berharap semua dapat dikawal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, 7 adun Pakatan Harapan mencadangkan wujudnya kerajaan perpaduan di Sabah. Sira berikan komen kamu sekiranya kamu setuju bahawa di Sabah pun perlu untuk kerajaan perpaduan ditubuhkan seperti mana ditubuhkan di Semenanjung di Semenanjung Malaysia, iaitu di Pahang dan di Perak kalau saya tidak silap, dan juga di Kerajaan Persekutuan juga telah ditubuhkan kerajaan perpaduan. Jadi 7 adun PH mencadangkan wujudkan kerajaan perpaduan. Sekiranya ada setuju, sila komen. Pakatan Harapan PH Sabah menyarankan agar satu kerajaan perpaduan dibentuk di negeri itu sebagai satu jalan untuk menyelesaikan kemelut politik yang melanda ekoran penarikan sokongan Barisan Nasional semalam. Dalam satu kenyataan yang telah dikeluarkan pada hari ini, 7 adun daripada Pakatan Harapan juga berharap mereka memberikan sokongan. Berkata mereka memberikan sokongan kepada Haji Jinor untuk terus memimpin kerajaan negeri selaku Ketua Menteri. Tahniah diucapkan kepada Ketua Menteri Sabah ini kerana beliau dapat sokongan penuh daripada 7 ahli Pakatan Harapan ini. Walaupun begitu, mereka mencadangkan supaya ada satu kerjasama disebut kerajaan perpaduan. Susulan daripada sokongan ini, kata mereka, kami bersetuju bahawa satu kerajaan perpaduan Sabah boleh dibentuk seperti amalan di peringkat persekutuan, kata mereka. Kami berdoa agar kemelut politik akan berakhir dalam masa terdekat dan kesejahteraan rakyat Sabah terus dibela dengan sokongan ini, kata kenyataan bersama itu. Kenyataan itu telah ditandatangani oleh adun daripada Api-Api, Christina Liu, Pun Fung Ming daripada Tanjung Papat, Ewon Benedik daripada Kadamayan, Pung Jin Ze daripada Luyang dan Jenny Lasimbang daripada Kepayan, Tan Lifat daripada Likas dan Petro Galim juga daripada Inanam. Dalam pilihan raya negeri yang lalu, pada 27 September tahun 2020 yang lalu, GRS telah berjaya membentuk kerajaan selepas mereka memperoleh majoriti yang amat tipis dengan hanya memenangi 38 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. GRS pada masa itu ditunjangi oleh Perikatan Nasional yang telah memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional 14 dan Parti Bersatu Sabah pula 7 kerusi. Warisan pula pada ketika itu telah memenangi 29 kerusi DUN, manakala PKR 2 kerusi dan Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu iaitu APKO pula telah meraih 1 kerusi dengan keseluruhan 32 kerusi iaitu daripada Warisan Plus pada ketika itu. 3 lagi calon daripada DUN dimenangi oleh calon bebas. Menurut adun daripada PH Sabah terbabit, mereka berasa sangat kesal dengan cubaan untuk menggulingkan kerajaan sekarang melalui pintu belakang ekoran, langkah yang diambil BN oleh BN semalam. Pada masa sama, PH Sabah tidak bersetuju jika DUN dibubarkan untuk membolehkan PRN baru diadakan sekarang sebagai jalan untuk merungkai politik sekarang ini yang berada dalam kemelut. Ketika ini, kata mereka, sepatutnya fokus utama ahli politik Malaysia adalah untuk memastikan matlamat perjuangan untuk membantu rakyat dan membangunkan ekonomi Sabah. Selain daripada itu, kata adun terbabit, semua pihak perlu bersama-sama untuk berusaha memastikan perjuangan MA63 untuk perjanjian 1963 direalisasikan selaras dengan hasrat Perdana Menteri. Katanya, kami mengulang pendirian kami sebelum ini bahawa kami tidak menyokong sebarang usaha untuk menggulingkan kerajaan melalui cara pintu belakang. Kata mereka lagi. Tambah mereka, kami berdoa agar kemelut politik akan berakhir dalam masa terdekat dan kesejahteraan rakyat Sabah terus dibela dengan sokongan ini, kata mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak dan tekan butang notifikasi. Kita jaga kita, Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.